Kejadian yang menggemparkan satu Malaysia, kes jenayah buli yang melibatkan pembunuhan Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain yang berlaku di yang bertempat di UPNM berlaku pada tarikh 1 Jun 2017 sekitar 9 malam. Salam sejahtera, saya Muhammad Ifandanya bin Khairul Anwar bersama saya sahabat kepada Mangsa Zulfarhan. Jadi, apakah perasaan anda terhadap kes yang berlaku baru-baru ini? Perasaan saya merasa sedih dan juga saya berasa kecewa kerana saya tak sempat untuk menolong awak Zulfarhan. Iaitu bagaimanakah suasana di UPNM sekarang? Suasana di UPNM sekarang semua orang sedang rasa takut dan juga sedih atas kehilangan arwah Zulfarhan dan semua orang sedang marah pasal pembuli tersebut. Saya? Itu sahaja. Untuk laporan lebih lanjut, mari kita ke studio bersama-sama rakan-rakan saya. Saudara Irfan atas laporan sebentar tadi. Kita teruskan isu ini dengan sesi temulega bersama Encik Aiman Basil dan juga Encik Muhammad Nazmi. Seperti yang kita tahu, isu Zulfarhan Osman Zulkarnain merupakan satu isu pembunuhan yang berlaku di UPNM. Mangsa merupakan pegawai kadet UPNM dan berusia 21 tahun. Kes ini bermula dengan kehilangan sebuah laptop oleh seorang pelajar UPNM dengan 5 bomba digunakan untuk mencari siapa pencuri laptop itu. Nama arwah disebut oleh bomba itu. Pada 20 Mei 2017, arwah dipanggil ke asrama UPNM untuk disoal siasat kaitan kehilangan komputer. Namun, mangsa menafikan dakwaan dan telah dipukul beramai-ramai oleh 20 hingga 30 pelajar menggunakan objek seperti setrika wak. Pada 1 Jun 2017, Zulfarhan dihantar ke hospital dengan ambulans sebelum kematiannya disahkan. Ia merupakan suatu kemenangan yang sangat tragis. Baiklah, kita teruskan perbincangan isu ini dengan beberapa soalan. Jadi, apakah impak psikologi kepada pelajar-pelajar secara umumnya? Bagi saya lah, secara umum impak psikologi ni akan menimbulkan beberapa perasaan yang tidak senang pada mereka. Satu antaranya ialah takut, gelisah dan seangkatan dengannya. Impak psikologi ini juga saya ingin menerangkan dari dua perspektif, iaitu seperti dalam kes ini ada pembuli dan juga mangsa. Dari segi pembuli, saya akan antara faktor psikologi yang perlu diperiksa dari perspektif pembuli ialah profil mental pelaku. Selepas itu kita akan meneliti beberapa faktor seperti dendam, tekanan sosial serta ketidakmampuan mereka dalam mengawal emosi ketika sedang marah. Sedangkan dari sudut mangsa pula, seperti yang saya kata tadi, saya pada rasa kisah, gelisah dan takut. Ini juga akan menimbulkan satu keadaan yang trauma di mana ia akan mempengaruhi kehidupan hariannya pada masa-masa akan datang. Dan selepas itu, saya juga ingin mendapati mungkin disebabkan kes yang berlaku ini amat besar serta tragis, faktor psikologi yang boleh menyebabkan berlakunya mengapa mangsa pada ketika itu lewat untuk mendapatkan bantuan kerana budaya psikologi yang membuatkan kepada para pelajar lain juga takut untuk menghempaskan berita ini terlebih dahulu ataupun awal akhirnya. Seterusnya, kita lanjutkan perbincangan ini dengan apakah punca yang menyebabkan pembuli-pembuli tersebut melakukan perkara tidak bermoral. Terima kasih. Itu masalah juga. Mereka ini melakukan perkara yang tidak bermoral ini kerana mereka rasa seperti penyiksa Zulfarhan ini kerana mereka rasa marah kerana
Zulfarhan tidak mengakui bahawa dia telah menculik dia yang hilang itu. Dan ini telah membuatkan mereka melakukan perkara yang tidak rasional dengan melekap mangsa dengan serikal sebanyak puluh-puluh kali. Dan ini juga telah memberi 4 besar kepada dia untuk meninggal. Dari segi undang-undang pula, macam mana, apakah yang akan berlaku pada pemilih-pemilih tersebut? Berdasarkan Akta 242 Kanun Keseksaan Seksyen 302, dia telah menyatakan bahawa keseksaan bagi jenayah yang menyiksa bangsa hingga mati ialah dengan menyiksa jenayah tersebut dengan hukuman mati. Baik. Okay. Dari segi perspektif umum pula, kita bincangkan. Mungkin perspektif umum mengatakan bahawa semua pelajar UiTM merupakan pemuli ataupun suka melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral ini. Macam mana kita nak mengecilkan skop tersebut? Ya, pada saya sudah tentulah kes yang tradisi ini akan menyebabkan impak negatif terhadap nama institusi itu sendiri. Seperti saya cakap tadi, UPNM. Okay, jadi antara cara yang kita boleh untuk mengecilkan sendiri dari segi naratif orang ramai tersebut ialah mestilah ada tindakan daripada institusi itu sendiri dengan pantas untuk membuat satu kenyataan yang banas bagi membersihkan nama-nama mereka. Selepas itu antara cara yang kita boleh buat sendiri ialah memupuk mental para pelajar. Walaupun mereka ada setengah pelajar itu merupakan kandidat kepada Angkatan Tentera, kita mestilah tidak membiasakan mereka dengan memupuk mentaliti yang membuatkan mereka ni sebagai orang yang seperti sepatutnya dia memberikan macam cakaran ataupun macam tu lah. Dan istilah hysterism ataupun penggunaan budaya macam tu haruslah dihapus dari kalangan pelajar itu sendiri. Dan selanjutnya, orang-orang awam juga perlulah berfikir dengan terbuka dan jangan tertutup dan jangan buat andaian yang negatif seperti menekankan isu-isu Zulfarhan ini dan membuatkan perasaan bahawa semua budak UPNM ni orang pembuli. Kita tak bolehlah berfikir seperti itu. Dan mungkin ada setengah golongan yang budak-budak ini adalah budak baik yang telah melakukan jasa baik di negara seperti komunitas servis dan sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada panel kita hari ini, Cik Aiman Basil dan juga Cik Muhammad Nazmi. Itu sahaja untuk perbincangan isu ini. Jadi kita akhiri perbincangan ini. Terima kasih kepada pihak produksi dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan-puan, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Apa perasaan tuan-puan atas kejadian yang berlaku ni? Pada pendapat saya sedih atas apa yang berlaku sebab melibatkan anak saya sendiri. Ceritakan sikit macam mana perangai Zulfarhan kat rumah. Dia nak baik. Lalu tolong saya pergi di rumah. Tak pernah pun melawan. Harapan tuan-puan untuk kes ni? Saya berharap agar perkara ni tak berlaku lagi kepada keluarga yang lain. Terutamanya dari pihak UPNM dapat menjaga anak-anak kami dengan baik. Terima kasih kepada tuan dan puan. Sama-sama.